Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bersiaran dalam kereta nak menceritakan tentang Ramadan yang akan hadir beberapa hari lagi. Jadi kalau kita nak sampai Ramadan ni, kita belum bercakap tentang Ramadan dalam hati kita, dalam fikiran kita, bimbang nanti kita tak bersedia. Kita masuk dalam Ramadan dalam keadaan terpinga-pinga, dalam keadaan ragu-ragu, dalam keadaan kosong, tak tahu apa. Jadi elok kalau seminggu sebelum ataupun sebulan sebelum kita ambil peluang untuk membaca lebih baik tentang Ramadan, terutama hukum hakamnya. Dan pada waktu yang sangat berharga inilah kita menambah ilmu supaya kita masuk dalam Ramadan dengan hati yang penuh, dengan hati yang bersedia. Bak kata pepatah, lagi besar sesuatu tu untuk hidup kita, lagi besarlah preparation kita. Macam mana orang tu nak kahwin, dia prepare betul-betul untuk perkahwinan dia. Macam tu juga kita nak masuk Ramadan yang bagi kita sangat penting untuk hidup kita, maka kita sediakan preparation yang sepatutnya. Jadi kawan-kawan, apa yang kita boleh setkan untuk Ramadan? Masing-masing lah terpulang. Nak letak apa, nak dapatkan apa, nak raih apa, nak faham sebagai apa. Sebab Ramadan ni adalah khazanah yang tak pernah habis. Setiap orang yang masuk dalam Ramadan tahun ni takkan sama dengan apa yang dia rasa tahun lepas. Dan apa yang dia dapat tahun ni adalah tambahan kepada apa yang dia dapat sebelum ni. Dia sentiasa ada yang baru. Itulah antara nikmat Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada umat Islam, yang sehingga hari ini kita dapat merasai Ramadan. InsyaAllah, semoga Allah sampaikan kita pada bulan Ramadan tahun ni. 2-3 hari lepas Ana bermuhasabah sendiri tentang Ramadan. Kita fikir Ramadan ni antara ibadah yang susah. Kita bangun awal pagi untuk sahur, kita sahur, solat subuh, lepas tu kita biasanya tak tidur balik kan. Lepas tu lapar pula sampai malam balik kerja kan. Kalau kerja biasa tu dah penat, dia boleh bertambah penat lah kan, sebab tak makan. Dan kemungkinan tak rehat pun, seelok-eloknya rehat lah kan bila dah penat tu. Tapi kemungkinan kalau orang tu tak ada masa rehat, memang akan terasa dah sedikit ujiannya. Jadi memang Ramadan ni antara satu ibadah yang memerlukan satu komitmen, memerlukan satu pengorbanan yang dah dijadualkan, yang dah terjadual. Paginya, petangnya, malamnya dengan ibadah dan sebagainya. Ada orang nak habiskan Al-Quran 30 juzuk, dia perlu jadualkan diri dia untuk habiskan 1 juzuk sehari dan sebagainya. Dia mengajar kita untuk berjadual, ataupun mengajar kita untuk ada satu give and take lah. Kita korbankan kita punya rehat, kita korbankan kita punya makan minum, kita korbankan kita punya masa untuk benda-benda yang tidak perlu, yang kita selama ni main Facebook dan sebagainya. Kita gantikan dia dengan benda-benda yang kita pilih, seperti baca Al-Quran, menahan lapar dahaga untuk Allah Subhanahu Wa Taala, berdiri lama untuk solat, berdoa pada malam hari. Kita pilih benda tu sebab Allah Subhanahu Wa Taala, dalam keadaan penuh sedar. Jadi daripada semua ni, gambaran yang besar ni, anda dapat rasakan bahawa Ramadan ini seperti mana yang kita biasa dengar, ibadat sebuah sekolah. Daripada Ramadan ni kita belajar bahawa Ramadan ni dia datang satu bulan yang apabila kita masuk dalamnya, dia mahukan kita keluar sebagai seorang yang bersih baru. Ramadan datang dengan pengisian, dan kita keluar sebagai orang yang terisi. Ramadan datang dengan penyucian,
Satu lagi benda yang sangat Ana suka adalah Ramadan datang dengan latihan mengawal diri dan mengeluarkan seorang yang sepatutnya lebih kuat mengawal diri. Kita tengok dalam kehidupan seharian, tuntutan mengawal diri itu terlalu banyak. Terutama bila semakin dewasa, ujian kita bukan hanyalah untuk berkongsi mainan ke apa ke. Kita bahkan perlu bersabar di atas jalan raya, di tempat kerja. Banyak jenis orang, malah keinginan sendiri pun kadang-kadang kita perlu tahan, disebabkan kita perlu korbankan untuk orang lain yang di bawah jagaan kita. Semua, hampir-hampir semua tuntutan kehidupan seseorang itu memerlukan dia untuk mengawal diri. Dan mengawal diri ni adalah kerja orang yang sedar, kerja orang yang memiliki, kita panggil apa, conscious, kesedaran lah kita panggil. Dia membuat satu pilihan tu dengan penuh berhati-hati, dengan penuh kira-kira, bukan main terjah, bukan lalu je, bukan auto, bukan mood auto. Jadi seorang Muslim memang dituntut ataupun didorong oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran untuk menjadi orang-orang yang hidup ni sentiasa berfikir, sentiasa berkira-kira, sentiasa berwaspada. Dan latihan Ramadan untuk kita mengawal diri ini salah satu daripada latihan untuk mengeluarkan orang-orang yang sebegitu. Contohnya dalam Ramadan, kita sengaja dalam keadaan penuh sedar, kita hati-hati sungguh untuk tidak terlepas termakan sahur tu apabila tiba waktu subuh. Dan kita sangat berhati-hati untuk tidak berbuka puasa sebelum masuknya waktu maghrib. Penuh berhati-hati, kita jaga waktu timing, kita tunggu azan, kita tunggu langit gelap, baru kita melakukan apa yang disuruh, diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ia bukan sekadar hanya menunggu waktu maghrib ataupun menunggu masuknya waktu subuh. Lebih daripada itu, latihan Ramadan ini yang sebegini sepatutnya memberitahu kita bahawa hidup ni sepatutnya begitu, dalam keadaan kita berhati-hati dalam pilihan, dalam perbuatan, supaya setiap apa yang kita buat adalah dalam lingkungan ataupun dalam batas-batas yang Allah Subhanahu Wa Taala suruh, dan tidak pergi ke daerah yang Allah larang. Jadi betapa besarnya didikan Ramadan kepada umat Islam, kepada kita sebagai insan, supaya dapat menjadi orang yang lebih menggunakan, lebih menghargai apa yang Allah bagi sebagai akal, Allah bagi sebagai sifat mengawal diri, kekuatan, kesabaran, keikhlasan. Semua itu terkandung dalam didikan Ramadan. Jadi itulah sedikit sebanyak yang memasuki apa yang Ana fikirlah, apa yang difikirkan. Dan semoga Ana harap Ramadan ini datang tidaklah Ana dan kawan-kawan sia-siakan, dan semoga kita direzekikan untuk menggunakan apa yang Allah bagi setahun sekali ni, yang mana kemungkinan belum tahu kita dapat jumpa lagi atau tidak, dengan sebaik-baiknya, dengan penuh penghargaan. Orang yang menghargai sesuatu, dia akan menggunakan sesuatu itu dengan cara yang terbaik. Kecualilah kalau kita tak hargai, kita ambil sambil lewa, kita masuk Ramadan dan keluar Ramadan sebagai orang yang sama,
kita minta perlindungan Allah daripada termasuk orang-orang yang rugi sebegitu. Jadi sekian saja kawan-kawan. Semoga kita dapat menggunakan apa yang Allah bagi, InsyaAllah pada Ramadan kali ini, dengan penuh keberkatan, dengan penuh anugerah dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.